Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang sesiapa yang mencari agama ataupun cara hidup selain daripada Islam, nescaya tidak akan diterima sama sekali di sisi Allah, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Dan dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam, dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana alhamdulillah di atas taufik dan hidayah daripada Allah dapat sama-sama kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana alhamdulillah sehingga ke saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan hidayahnya kepada kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berkekalan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ayat yang saya baca di muqaddimah sebentar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. Ayat ini Allah Ta'ala secara jelas menyebutkan kepada kita semua bahawasanya ada satu golongan manusia yang akan rugi di sisi Allah. Apabila Allah Ta'ala nyatakan kerugian di sisi Allah, ini bermakna tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang Allah Ta'ala sendiri isytihar. Iaitulah dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada kita semua bahawasanya orang yang rugi itu ialah wa may yabtaghi ghairal islami dinan, iaitulah orang-orang yang mengambil cara hidup selain daripada Islam. Ini bermakna ada cara hidup Islam dan cara hidup selain daripada Islam.
Bukan saya sebut ni, Allah Ta'ala sebut. Siapa tak setuju, dia tak setuju dengan Allah Ta'ala. Mudah ya. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, barang sesiapa yang mencari cara hidup dia nak hidup tu macam mana, maka kalau kita faham dalam ayat ni, bermakna ada dua. Satu golongan manusia yang nak hidup cara hidup yang telah digariskan oleh Allah. Satu lagi dia nak cari selain daripada apa yang telah Allah Ta'ala nyatakan. Maka apa yang dikatakan cara hidup mengikut kehendak Allah ni? Macam mana kita nak tahu bahawasanya hidup kita itu termasuk dalam kehidupan yang kena dengan kehendak Allah? Barangkali tuan-tuan boleh dengar daripada ustaz-ustaz yang lain kupasannya dalam berbagai bentuk. Tetapi yang saya nak sebut dalam sepotong hadis masyhur yang selalu kita dengar ustaz-ustaz kita dah ulang-ulang, barangkali ia mudah untuk memberikan suatu kefahaman yang lebih jelas kepada kita, iaitulah hadis yang Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima, ataupun setengah riwayat sebut la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, iaitu Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sesungguhnya hidup kamu itu takkan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan kedua-dua perkara tersebut, kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran, dan yang keduanya ialah sunnah ataupun cara hidup ataupun hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada kedua ni, termasuk apa yang disebutkan oleh baginda ataupun apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran itu, iaitulah yabtaghi ghairal islami dina, dia mencari satu cara hidup agama yang selain daripada Islam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, para ulama kita menyebutkan tidak ada satu perkara pun dalam urusan hidup kita itu yang tidak ada kaitan dengan agama. Ada setengah pemahaman mengatakan agama tu waktu kita duduk dalam masjid kita kena jaga agama, kita kena pelihara agama waktu kita duduk dalam masjid keluar daripada masjid tak apa. Sebahagian pula yang faham nak bicara dalam masjid, bicara soal agama. Apa dia agama? Dia faham agama tu pada sembahyang, puasa, zakat dan haji semata-mata. Maka lain daripada tu tak boleh bincang dalam masjid. Ada juga kepala otak begitu. Lalu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala sebut cara hidup ini yang kita gunakan ataupun yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tidak seperti mana yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka Allah Ta'ala sebut falan yuqbala minhu, Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Bubuhlah make up macam mana pun, bubuhlah tambahan perencah setara mana pun untuk nak mengelakkan sesuatu yang bukan daripada Allah dan sesuatu yang bukan daripada hadis Nabi, maka Allah Ta'ala sebut falan yuqbala min, Allah Ta'ala tak terima. Arak Allah Ta'ala sebut dalam Quran haram. Make up lah macam mana arak sekalipun tetap haram. Tak apa ustaz, kami tak bubuh nama botol itu arak, kami bubuh nama air lain. Arak dah, memanglah memang dia arak tapi nama dia lain, maka Allah Ta'ala tak terima. Buhlah nama apa pun, make up lah macam mana cantik pun,
Tapi andai sekiranya kita balik rujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata tak boleh, maka falan yuqbala minhu, Allah Taala sebut dia takkan terima. Begitu juga dengan cara hidup kita. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Allah istihar rugi pada golongan tersebut. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang dan macam mana kita nak bawa urusan hidup kita ini kena dengan ataupun selari dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Al-Quran ada 30 juzuk, dalam tu ada 114 surah, ada 6,666 ayat yang boleh kita rujuk, yang boleh menjadi panduan hidup kita. Sementara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yang boleh kita ambil. Termasuklah yang boleh kita ambil apa yang telah ditinggalkan dalam bentuk asar di kalangan para sahabat, golongan-golongan salafus salih terdahulu. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, ashabi kan nujum man ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku, Nabi kata, umpama bintang di langit. Barang sesiapa yang mengikut mereka, nescaya mereka akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Dalam hadis yang lain juga Allah Ta'ala mengangkat martabat di kalangan para sahabat ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hidup selepas aku, Nabi sebut, dia akan hidup dalam keadaan banyaknya ikhtilaf, banyaknya pandangan, banyaknya teori-teori, banyaknya persepsi-persepsi yang dibuat oleh manusia. Maka macam mana nak mengikat pandangan-pandangan yang banyak, persepsi-persepsi yang banyak, teori-teori yang banyak ni, macam mana nak ikat dia? Macam mana kita nak kenal hak mana satu yang betul, hak mana satu yang salah? Macam mana kita nak membezakan at-tafriq bainal haq wal batil, membezakan di antara yang hak dan yang batil? Maka Nabi ajar, fa'alaikum bisunnati, balik ikut sunnahku. Sunnah Nabi, apa sahaja yang Nabi nak buat, Nabi refer pada Al-Quran. Dan apa yang Nabi sampai, bimbingan wahyu daripada Allah. Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin, dan kamu juga boleh rujuk sunnah di kalangan sahabatku, iaitu khulafa' rasyidin, di kalangan sahabat-sahabat Nabi, yang mereka itu generasi manusia yang Allah beri hidayah. Maka peganglah kuat-kuat, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi gerham kamu. Yakni bererti Nabi ibaratkan supaya kita pegang kuat-kuat dalam urusan kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, suatu hari ada seorang datang bertemu dengan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ditanya kepada Sayyidina Ali 7 perkara yang dijawab oleh Sayyidina Ali dengan jawapan yang cukup baik. Iaitulah soalan yang ditanya, ma asqalu minas sama,
wa ma awsa'u minal ardi wa ma aghna minal bahr wa ma ashaddu minal hajar wa ma aharru minan nar wa ma abradu minaz zamharir wa ma amarru minas sammi. Sahabat bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib berhubung dengan 7 perkara, iaitulah apakah yang lebih berat berbanding dengan langit, apakah yang lebih luas daripada bumi, apa yang lebih kaya dibandingkan dengan laut, apa yang lebih keras daripada batu, apa yang lebih panas daripada api, apa yang lebih sejuk dan dingin daripada air zamharir, dan apa yang lebih pahit dibanding dengan racun. Soalan ni dikemukakan kepada Sayyidina Ali. Walaupun kita tengok pada soalan tu lain macam soalan, tapi tak pelik, memang generasi dulu macam ni. Benda kecil kadang-kadang suatu benda yang besar bagi kehidupan mereka. Seorang sahabat sebelum masuk Islam pernah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu baginda sedang mengajar para sahabat, beri kuliah dekat sahabat. Dia naik kuda dia berhenti dekat tempat Nabi sedang beri kuliah. Dia tanya ramai-ramai ni yang mana satu Muhammad. Dia tak kenal Nabi. Yang mana Muhammad? Maka Nabi kata, aku Muhammad. Maka dia kata, aku nak tanya kepada kamu beberapa soalan. Pertamanya, soalan aku, adakah benar kamu kata yang menciptakan langit itu adalah Allah, yang ciptaan langit itu tidak ada tiang? Tengok soalan dia. Kita pun tak nak tengok ke langit, duk mikir bulan penuh, time bulan separuh. Kita bersyukur tengok bulan penuh, ya salam, cantiknya bulan penuh. Kita tengok separuh, nampak tak apa nak seronok dah. Bulan separuh tu kita nampak tak seronok dah, apatah lagi kalau yang tak ada bulan tu. Bila tengok bulan penuh tengah-tengah bulan Islam, Allah, comel benar nampak. Dan kita tak pernah nak bawa pemikiran kita untuk melihat bagaimana ia mampu meningkatkan iman kita, seperti mana sahabat yang belum masuk Islam, tanda-tanda, kaedah ataupun jalan dia nak masuk Islam tu, dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, benarkah apa yang kamu bawa dalam ajaran Islam ini? Langit yang tidak ada tiang itu diciptakan oleh Tuhan, nama dia Allah. Nabi kata, ya. Benarkah bumi yang kita pijak, yang kehebatan bumi ini diciptakan juga oleh Allah? Nabi jawab, ya. Beberapa soalan akhirnya dia tanya kepada Nabi, kalau begitulah jawapan kamu, akhirnya soalan daripada aku, benarkah kamu juga adalah Rasul Allah, utusan daripada Allah? Nabi jawab, ya. Akhirnya sahabat ini melafazkan syahadah di hadapan Nabi SAW yang bersaksikan seluruh di kalangan para sahabat. Soalan dia pasal langit bumi. Bila dia masuk Islam, Nabi terus isytihar depan sahabat. Nabi kata, man sara an yanzura ila rajulin min ahlil jannah
falyanzur ila hadza. Nabi kata, kalau kamu nak mengenali, nak mengetahui siapakah calon penghuni syurga, calon penghuni syurga, siapa tak mau kenal calon penghuni syurga? Semua kita nak tahu siapa calon penghuni syurga. Ramai-ramai kita ni, siapakah calon penghuni syurga? Kita nak kenal. Calon menteri besar pun orang duk tunggu-tunggu, tuan-tuan. Puah tepih, puah tolak, puah bagi penerangan, puah bagi kefahaman. Kita nak tahu siapa. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, falyanzur ila hadza. Kamu tengoklah calon penghuni syurga itu ni. Nabi tunjuk dekat sahabat yang telah bertanyakan kepada Nabi tentang persoalan langit dan bumi, soalan yang sebahagian di kalangan kita lihat soalan yang begitu simpel tetapi mampu meningkatkan keimanan dia kepada Allah. Maka beliau adalah Dhamam bin Sa'labah, Sayyidina Dhamam bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak soalan dia macam tu. Begitu juga soalan yang dikemukakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang 7 soalan. Pertama, dia bertanya kepada Sayyidina Ali, ma asqalu minas sama'. Apakah, tolong kamu beritahu kepada aku, apakah yang lebih berat daripada langit? Apakah yang lebih berat daripada langit? Kan kita duduk dalam rumah, kita mikir, kita tengok macam mana berita terbaru keluar dalam warta berita sebentar tadi, tengah hari petang tadi, bagaimana satu keluarga di Gaza terbunuh apabila peluru yang datang daripada Israel mengenai rumah umat Islam, rakyat di kalangan masyarakat yang hidup di dalam bumi Gaza itu. Akhirnya bumbung itu roboh, telah membunuh ataupun telah menghempak ahli rumah tersebut sehingga syahid anak dalam rumah tersebut, bonda dalam rumah tersebut, ayahanda dalam rumah tersebut, berapa beranak telah syahid dalam rumah tersebut. Sebab apa? Dihempak dengan bumbung. Yang bumbung tu, kalau kita ibaratkan bumbung besar rumah kita ataupun besar dalam bentuk ruang solat ni, maknanya ni lah petak bumbung ni. Berat dah bumbung ni, tapi macam mana andai sekiranya langit tu roboh? Faham? Maknanya dia tanya, ma asqalu minas sama', apakah benda yang lebih berat daripada langit? Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, yaitulah al-buhtanu 'alal bara, al-buhtanu 'alal baraya asqalu minas sama', yaitulah berbuat bohong ataupun dusta kepada makhluk, sesungguhnya dosa dia lebih berat daripada langit. Berbuat bohong ataupun dusta kepada makhluk adalah dosanya lebih berat daripada langit. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menjaga lidah-lidah manusia.
Nabi pernah sebut tentang kelebihan amal seseorang yang mampu melayakkan dia untuk dianugerahkan syurga di sisi Allah. Tapi Nabi sebut hanya satu benda sahaja yang boleh merosakkan segala amal tadi. Para sahabat bertanya pada Nabi apa dia. Maka Nabi kata, jagalah lidah kamu. Jagalah lidah kamu, karena lidah kamu itu mampu merosakkan seluruh amal yang kamu buat. Sebab itu kita orang yang beriman pada Allah, kita kena jaga. Baik kita itu orang yang bawa taksi, kerjaya kita bawa taksi, kerjaya kita berniaga rambutan tepi jalan, kita kena jaga lidah kita. Kita jual sekilo, kita timbang kena sekilo, tidak boleh timbang kurang daripada sekilo. Hadis akhir zaman Nabi sebut, kamu tunggu saat kiamat akan berlaku apabila orang tipu dalam timbangan, dalam urusan perniagaan. Bukan hanya peniaga-peniaga kecil yang perlu menjaga lidah mereka, bahkan sesiapa sahaja, termasuklah di kalangan ahli politik. Sebab itu kena ikat diri dengan perjuangan Islam yang diajar adanya halal, adanya haram, adanya dosa, adanya pahala. Kerana kalau kita tak ikat dengan agama, apa benda yang nak ikat kita agar kita tidak bercakap dengan sesuatu yang dusta? Baik macam mana pun manusia, andai sekiranya tidak diikat dengan agama, jangan kita rasa mustahil untuk dia bercakap sesuatu yang dusta. Setara orang yang ada agama pun kadang-kadang boleh tergelincir akhirnya bercakap sesuatu yang dusta. Sebab itu Sayyidina Ali sebut, al-buhtanu 'alal baraya athqalu minas sama. Sesuatu yang lebih berat daripada langit itu iaitulah dosa orang yang berdusta ataupun orang yang berbohong. Pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, mereka bertanya, wa ma awsa'u minal ard. Apakah yang lebih luas daripada bumi? Apakah yang lebih luas daripada bumi? Luar daripada bumi kita tahu apa, tuan-tuan? Luar daripada bumi ini kita tahu apa? Kita tak tahu apa-apa luar daripada bumi. Cuma dengar-dengar orang kata ada planet lain. Maka faham akal kita ni bumi ni luar. Kita ambil Malaysia daripada ujung Perlis, sepadan Siam sampai ujung Johor, sempadan dengan Singapura. Bawa naik sampai ke Tumpak, ke Pengkalang Kubur, tuan-tuan. Tu sempadan. Pengkalang Kubur tu dah sempadan dengan Siam. Saya ada ipar duduk dekat Pengkalang Kubur. Pergi rumah dia, tak pergi ke tempat apa sempadan Siam tu saja, mesti kena pergi. Itu luas Malaysia. Bayangkan luas bumi ni. Maka apa yang lebih luas? Dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wal haqqu awsa'u minal ardi. Sesungguhnya Ali sebut yang hak, yang benar itu lebih luas daripada bumi.
Kebenaran itu lebih luas daripada bumi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-haqqu min rabbik, sesungguhnya hak benar-benar itu daripada Allah. Maka diibaratkan lebih luas daripada bumi ini, tuan-tuan sekalian. Sebab tu tak boleh buat sembunyi benda hak. Buatlah roadshow, katalah macam-macam, orang tu tak amanah, orang tu kedekut, orang tu buat lari duit, orang tu buat macam-macam. Tiba-tiba hari ni tak payah orang lain nak bersihkan, mereka sendiri yang bersihkan. Dia tu amanah. Tak faham lagi. Sebab apa? Benda hak ni tak boleh buat sembunyi. Allah Ta'ala sebut Al-haqqu min rabbik, hak tu daripada Allah, jangan kamu buat sembunyi. Maka luas dia diibaratkan seluas bumi. Buat sembunyilah kat mana pun dia akan timbul. Ya salam. Cerita 10, 15, 20 tahun tiba-tiba timbul balik siapa yang buat jahat. Sebab apa? Kebenaran tu dia tak boleh buat semua. Yang ketiga, wa ma aghna minal bahr. Mereka bertanya, apakah yang lebih kaya dibandingkan dengan laut? Air laut tu, tuan-tuan sekalian, apakah yang lebih kaya daripada laut? 2/3 muka bumi ni dipenuhi dengan air laut. Kalau kita nak kata emas tu lebih banyak, mustahil. Sudah tentu air laut tu lebih banyak daripada emas. Nak kata manusia lebih banyak, mustahil. Sebab manusia duduk dan hidup atas muka bumi ni 1/3 ya. 2/3 lain dipenuhi dengan air laut. Maka ditanya kepada Sayyidina Ali, wa ma aghna minal bahri, apakah yang lebih kaya dibandingkan dengan laut? Maka Sayyidina Ali kata, wal qalbu al-qani' aghna minal bahr. Sesungguhnya hati yang qanaah lebih baik, lebih kaya daripada air laut. Hati yang qanaah. Apa makna qanaah? Iaitu merasai cukup dan berpada dengan apa yang ada. Sayyidina Ali pernah sebut, mendefinisikan tentang takwa. Bila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan takwa, Sayyidina Ali jawab, ada 4 yang kita boleh faham tentang takwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Yang keempat, wa isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu ialah apabila kamu takut kepada Allah, kamu beramal dengan Al-Quran, kamu qanaah, berpada, bercukup walaupun sedikit. Cukup dah. Kita yang cukup dah itu lebih kaya berbandingkan dengan air laut yang 2/3 bumi ini. Cukup dah, ada qanaah itu. Dia rasa dah padan dah. Tapi yang berlaku dalam kehidupan kita kadang-kadang sebaliknya, kita tak pernah puas dengan kehidupan. Allah Ta'ala sebut, faqalilun min ibadiyash syakur. Amat sedikit di kalangan hambaku yang bersyukur. Betul. Hak boleh bersyukur, kenang dengan nikmat Allah Ta'ala ni sikit sangat.
Yang ada tak pernah rasa cukup, tidak ada qanaah. Orang yang ada qanaah, dia lebih aghna minal bahr. Dia lebih kaya berbanding air laut, walaupun 2/3 bumi ini adalah air laut. Kita berhenti laluan azan sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, seterusnya yang keempat, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ditanya, wa ma asyaddu minal hajar, apakah yang lebih keras daripada batu? Apakah ibarat yang lebih keras, sesuatu yang lebih keras daripada batu? Maka Sayyidina Ali jawab, wal qalb wa qalbul munafiq asyaddu minal hajar. Sesungguhnya hati orang-orang yang munafik itu lebih keras daripada batu. Sehingga para ulama telah menghuraikan bagaimana batu sekalipun boleh pecah, sama ada dipecahkan dengan tukul besi ataupun batu itu boleh hancur hanyalah dengan titikan air saja, pun batu yang keras itu hancur. Tapi ibarat yang nak dibawa oleh Sayyidina Ali apabila ditanya tentang asyaddu minal hajar, sesuatu yang lebih keras daripada batu, maka Sayyidina Ali jawab, wal qalbul munafiq, hati orang-orang munafik itu asyaddu minal hajar, lebih keras daripada batu. Ini bukan suatu omong kosong daripada Sayyidina Ali, bahkan ini tertera dan ternyata di dalam Al-Quran. Antara lain Allah Ta'ala nyatakan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah. Bukan kita nak label sesiapa, tetapi Allah Ta'ala melabelkan sendiri. Allah Ta'ala label orang macam ni, mu nak kenal ini munafik. Siapa yang label ini munafik? Allah. Maka Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah khatam, telah tutup rapat hati-hati mereka, dan menjadikan dan juga menutup telinga-telinga mereka, dan juga menjadikan mata-mata mereka itu mata orang-orang yang telah dikelirukan, tidak nampak kebenaran. Sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Allah Ta'ala telah menyatakan sifat-sifat golongan ini.
Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka sanggup menjual beli dengan kesesatan berbanding dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang mana satukah perniagaan yang untung di sisi kita, andai sekiranya kita mengetahui perniagaan dengan sesuatu yang sesat ataupun perniagaan yang dibimbing dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala nyatakan sifat hati orang-orang munafik ini dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri digambarkan bagaimana sifat-sifat orang-orang munafik yang sengaja mereka lakukan dengan tujuan untuk memastikan agama Allah Ta'ala itu tidak berada di tempat dan dipersadanya sebaik mungkin. Maka benarlah Sayyidina Ali sebut, kalau kita nak bercakap, nak berhujah, nak memberikan penjelasan kepada orang munafik, hati mereka itu qalbul munafik asyaddu minal hajar. Hati orang-orang munafik tu kadang-kadang ibaratnya lebih keras daripada batu itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Kemudian yang kelima, wa ma ahharu minan nar. Apakah yang lebih panas daripada api? Ibarat-ibarat yang dikemukakan ini, yang kelima dia tanya, wa ma ahharu minan nar. Apakah yang lebih panas daripada api? Maka Sayyidina Ali jawab, wal sultanul jair ahharu minan nar. Pemimpin pemerintah yang zalim itu dia lebih panas daripada api. Pemimpin dan pemerintah, penguasa-penguasa yang zalim itu, tindakan mereka yang menzalimi itu adalah lebih panas daripada api. Sikap mereka, kedegilan mereka, nafsu mereka, panasnya jiwa mereka itu lebih panas daripada api, ibarat yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab itu kita tengok dalam lipatan sejarah, golongan-golongan yang zalim ini kadang-kadang kita tak sangka di akal kita kemampuan dan kesanggupan mereka melakukan kezaliman kepada sesuatu ataupun sekelompok golongan yang dizalimi. Kita tak sangka Fir'aun boleh menerima cadangan daripada penasihat-penasihatnya agar membunuh sebahagian anak, membunuh anak lelaki, membiarkan anak perempuan. Kita tidak pernah terlintas keluar di akal kita bagaimana zalimnya General Fattah As-Sisi yang mengarahkan seluruh tentera-tenteranya sharpshooter yang berada di bangunan-bangunan yang tinggi untuk membunuh siapa sahaja, baik lelaki maupun wanita, baik golongan dewasa maupun kanak-kanak. Sebab apa? Zalim itu asyaddu minal har, dia lebih panas daripada kita tak sangka. Maka oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya ibarat ini supaya kita jangan redha dan jangan kita boleh menerima kepada kezaliman yang berlaku. Kemudian yang keenam, wa ma abradu minaz zamharir. Apakah yang lebih sejuk daripada air zamharir, iaitulah air yang duduk di kawasan yang sejuk
Maka Sayyidina Ali jawab, yaitulah wal hajatu ilal laim abradu min zamharir, yaitulah hajat terhadap orang jahat itu lebih baik ataupun lebih dingin, lebih sejuk daripada air di zamharir. Mana hajat, keperluan terhadap golongan-golongan yang jahat, berusaha untuk tidak menjadi golongan yang jahat ataupun membiarkan golongan yang jahat berleluasa, itu perlu kita usahakan agar ia tidak terus berleluasa dan tidak terus berada dalam keadaan yang selesa. Dan yang terakhir sekali, wa ma amarru minas sami, apakah yang lebih pahit daripada racun? Maka disebutkan as-sabru amarru minas sam, yaitulah orang-orang yang bersabar itu lebih pahit daripada berbanding dengan racun ataupun berbanding dengan sesuatu yang lebih pahit. Nabi sebut dalam sepotong hadis, as-sabir ala dinih kal qabid ala jamri, orang yang bersabar dalam urusan agama, as-sabir ala dinih kal qabid ala jamri, orang yang sabar dalam urusan agama ini seumpama orang yang memegang bara api. Ibarat yang Nabi buat ini, orang tak mau pegang bara api ni, panah. Tetapi dalam keadaan akhir zaman, nak bersabar dalam urusan agama ni, kot mana pun kena sabar. Susahnya sabar dalam urusan agama seperti mana terpaksa menggenggam bara api. Nabi sebut akhir zaman kamu tengok orang yang bercakap benar dikatakan cakap bohong, orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Kita terpaksa sabar dengan agama, sabar dengan pemahaman agama kita. Nak menerima kadang-kadang orang yang khianat itu dikatakan amanah. Geram kita ni tuan-tuan. Orang yang amanah pula dikatakan khianat. Orang yang bercakap benar dikatakan bercakap bohong. Orang yang bercakap bohong dikatakan bercakap benar. Ini Nabi sebut di akhir zaman. Kita terpaksa bersabar dalam urusan agama. Termasuklah dalam soal-soal yang lain. Kita nak sabar daripada terlibat dengan dosa. Perkara yang berkait rapat dengan urusan hidup kita. Kita nak beli sesuatu, kita nak buat loan, nak beli rumah. Saya jumpa sahabat saya, dia pengurus sebuah branch bank Islam. Ada kawan dia nak beli kereta, dia kata apa, saya kata jom kita jumpa kawan saya pengurus cawangan bank Islam di Gombak. Kawannya kerja tak setara mana. Lepas tu terpaksa kena beli kereta. So tengok-tengok adalah boleh beli kereta second hand untuk bawa anak 6 orang. Dia kata jangan duk terbiang pergi duk cari loan-loan yang konvensional, cari yang loan yang perbankan Islam. Lalu nak lebih selamat, jom diajak pergi bank Islam. Saya tak tahulah prosedur ke apa ke. Tapi bila tanya kawan, dia kata minta maaf Ustaz, kami ni setakat ni prosedur yang kita ada, kita hanya lepas loan untuk kereta baru sahaja. Second hand dia tak lepas. Nak tinggi juga lah suara. Saya tanya dah kalau macam tu, macam kami orang miskin ni, siapa nak jawab kalau dia pergi ambil bank konvensional? Kita ada kesedaran untuk nak pergi ke perbankan Islam, tiba-tiba macam ni pula.
Itulah dia kata, macam mana minta maaf Ustaz? Memang tak boleh prosedur gitu. Itulah as-sabir ala dinih, sabar dalam urusan agama. Nak bagi jaga juga dalam urusan agama. Kau ni ikutnya biar api lah. Ambil lah bank hak tak betul pun ambil lah. Janji anak-anak boleh sedap duduk, tapi di atas kefahaman agama yang ada. Tahan, sabar dengan urusan agama. Biarlah susah sikit, biarlah makan bulan pun, biarlah terpaksa melalui banyak prosedur pun, tetapi dalam nak memelihara agama, buat supaya hidup kita senantiasa duduk di atas track dan landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu 7 perkara yang ditanya kepada Sayyidina Ali dan 7 perkara yang dijawab oleh Sayyidina Ali ini juga adalah ibarat-ibarat yang boleh kita lihat sikit sebanyak dia ada kaitan dengan hidup kita. Saya bawa ayat di mukadimah sebentar tadi, macam mana kita nak pastikan hidup kita tidak lari daripada landasan yang telah Allah Ta'ala tentukan, tak lari daripada agama ataupun cara hidup selain daripada Islam. Kalau kita ambil juga cara hidup selain daripada Islam, maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari akhirat dia ditolak, cara hidup itu ditolak oleh Allah, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang sempat saya sampaikan pada tuan-tuan memberi gambaran tentang beberapa keadaan dan sifat orang-orang yang berusaha menjadikan kehidupan mereka senantiasa selari dengan agama. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.